Abang serius. Nombor 3. Tajuk kali ni Abang Kijis nak share tentang korang. Episod nombor 3, Abang Kijis nak share dengan korang propose untuk break up, iaitu tajuk Abang Kijis kali ni adalah closure, penutup ataupun penutup lah. Okey, zaman milenial ni zaman yang semua orang sibuk, zaman orang generasi Z ni kita mengejar sesuatu. Benda-benda tu kadang bila kita kenal seseorang tu kadang ada masa kita rasa bukan sebab kita tak sayang dia, tapi sebab kita sayang dia lebih dan kita sayang diri kita lebih. Kita kena tamatkan satu-satu hubungan tu supaya dia tak jadi lagi toksik dan tak akan merosakkan diri korang untuk long term. Jadi itu mungkin antara sebab-sebab yang korang fikir untuk nak tamatkan satu-satu hubungan. Tapi perkara yang korang kena ingat dalam otak korang, sebenar-benarnya nak tamatkan satu-satu hubungan ni lagi susah daripada korang gemuruh nak pergi approach girlfriend baru yang korang seronok nak kenal. Senang cerita, korang sure sangat budak ni, lagi gemuruh daripada tu. Sebab orang ni yang pernah ada dalam hidup korang, orang ni yang pernah stay dalam hidup korang, korang nak tinggalkan dia. Tapi melalui proses-proses yang mungkin Abang Kijis rasa benda ni penting dan ramai orang tak buat closure ni, menyebabkan kadang-kadang sampai macam hubungan tu macam terkapai-kapai. Yang bakal ex dan yang jadi ex pun tak tahu status dia. Oh, kita ni masih ada lagi ke, kita ni teruskan. Kita kena bagi satu kata putus sebagai penghargaan, sebagai penghormatan terakhir untuk dia. Bukan kepada si makcik je, dalam hubungan pun sebelum hubungan tu termati, kita kena bagi penghormatan terakhir kepada dia yang dah korbankan masa dia untuk bersama dengan kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa masa tu toksik, tapi dia dah gunakan masa dia untuk diri kita. Jadi kita kena hargai part tu. Ada beberapa sebab, tapi antara sebab yang paling pertama supaya korang boleh buka lembaran baru dalam hidup. Jadi chapter tu dah habis, jadi korang takkan rasa chapter tu tergantung. Jadi untuk move on kepada kehidupan baru adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, supaya masing-masing tak simpan rasa dendam dekat diri masing-masing. Jadi yang ketiga, supaya korang hidup dengan lebih aman. Korang kadang tengok kan, bila kadang-kadang dalam cerita Korea yang romantic komedi, yang dia bila lepas putus dia pergi pancitkan tayar kereta, pergi potong brake tu. Benda tu kelakar bila korang tengok dekat skrin je, tapi bila betul-betul korang hadapi, benda tu tak kelakar langsung. Jadi okey, itu mukadimah. Kita pergi kepada yang kedua. Sebelum korang nak closure, ada benda-benda yang korang kena check. Ada tak perkongsian benda yang penting antara diri korang dengan dia? Antara benda yang korang kena check, adakah dia tahu password email korang? Adakah dia tahu password Maybank to you korang? Adakah dia tahu password Facebook korang? Adakah dia tahu passcode rumah korang? Dia pegang tak kunci rumah korang? Pendua, dia ada pendua tak? Dia ada tak pendua kunci kereta korang? Jadi benda-benda ni semua kena ambil kira dulu sebelum korang nak rangka ayat untuk korang break up. Okey, dah check benda tu, dalam proses seterusnya rangka ayat. Ini bergantung kepada character situation. Selepas rangka ayat, korang kena pilih occasion, tempat yang sesuai. Kalau macam orang perempuan tu jenis cool, paling kalau dia sedih pun dia nangis je. Kalau nak cakap dekat Starbucks ke, nak cakap ke kedai kopi suasana yang tenang pun mungkin senang. Kalau macam jenis yang menjerit, jenis yang violent sikit, yang kasar sikit ni kan, mungkin korang kena pergi tepi pantai ke, cakap elok-elok, awak tak boleh macam ni. Okay. Dan seterusnya pergi kepada part closure. Korang kena bagi sebab yang kukuh. Sebab apa korang kena tamatkan perhubungan ni. Dan sebab tu hendaklah tak nampak selfish, dan sebab tu hendaklah nampak seikhlas korang. Sebab apa korang nak end up relationship tu. Dan cara ini lebih kepada skill nak bercakap lah, dan korang lebih faham bakal bekas pasangan korang tu kan. Jadi korang kena tahu-tahu sendirilah ayat apa yang korang nak cakap tu. Dan setelah break up, ini adalah langkah-langkah yang penting supaya dia berkekalan. Walaupun dia nangis macam mana pun, walaupun dia mengamuk macam mana pun, jangan biarkan gangguan itu kacau keputusan korang untuk tinggalkan dia. Setiap kali korang nak tinggalkan dia, fikirkan kelebihan yang korang dapat setelah tinggalkan dia. Oh, lepas ni dah tak ada dah orang nak, bila aku sesat jalan nak tumbuk aku kat belakang motor. Bila aku tu nak jerit-jerit kat muka aku, dah tak ada dah orang macam tu. Fikirkan
kelebihan yang korang dapat, korang lebih boleh fokus dengan bekerja, tak ada dah orang nak jerit dengan korang bila korang balik kerja. Jadi benda-benda tu semua korang kena fikir, daripada korang fikirkan apa yang dia nangis dengan sedih tu. Ya, betul, kita kena jadi manusia yang empati, tapi kita kena kasihankan diri kita dulu. Memang betul cakap, setiap ada pepatah cakap kita kena bagi orang senyum setiap hari. Tapi jangan lupa, kita pun orang juga. Kita pun kena bagi diri kita senyum dulu, baru kita boleh buat orang lain happy dulu. Okay. Dan untuk step seterusnya, selepas closure, jangan pernah contact, jangan pernah stop korang punya ex. Okay, benda ni penting. Dan yang terakhir, korang lepas je habis daripada satu hubungan yang memenatkan, jangan terus mula satu hubungan yang baru. Okay, bagi masa kat diri korang untuk bernafas, untuk rehat, untuk fikirkan apa kelemahan dia. Sebab ada chance kalau korang mulakan satu hubungan baru, bukan sebab korang suka dia, tapi sebab korang rasa kosong, sebab korang vulnerable. Jadi sebab korang decide untuk satu hubungan yang baru tu. Harap perkongsian ni bawa manfaat untuk korang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jadi Abang Kejis rasa pada pendapat Abang Kejis, dalam apa-apa hubungan pun, sekasar mana pun ex kita tu, dia berhak untuk mendapat closure. Jadi terima kasih. Apa-apa yang salah korang boleh letakkan komen kat bawah. Jumpa untuk video yang akan datang, insyaAllah.